grup artis ni kan, grup-grup dia selebriti ni kan, dia influence dia sangat kuat lah. Influence maksudnya influence kita kepada orang dan juga influence orang grup tu kepada kita. Betul. Sebenarnya kita lah kena kuat sebenarnya. Cabaran sangat besar. Betul. Fida pun alhamdulillah Fida dah jumpa Abi ni, ada benda orang kata apa, adalah juga guideline kat situ. Ni kalau tak kita tak tahu nak buat apa, macam kita okey kot buat ni. Okey kot. Dia macam tu kan. So betul lah, Abi pun selalu pesan kan, dekat-dekatkan diri dengan orang-orang yang soleh, orang yang, so banyak orang yang akan mengingatkan kita sebenarnya. Macam Fida pun manusia biasa juga. Kadang-kadang boleh tengok, macam syok je buat ni kan. Kita pun macam tergoda tau. Tapi bila kita dikelilingi dengan orang-orang yang banyak ingatkan kita benda-benda, walaupun tak ada kena pun dengan challenge ke dengan apa ke, tapi bila dia ingatkan kita ataupun tegur kita pada benda lain, kita macam terfikir, yang tu pun tak betul lagi, nak buat lagi benda-benda lain yang apa-apa lah. Itu untuk Fida lah. Kita kena ingat setiap, pertama-tama bila kita jadi public figure kan. Betul. Macam Abi tak apa, Abi orang tak kenal sangat. Macam Fida ni. Tapi orang nak makin kenal Abi. Macam Fida, macam artis-artis, bila dia, apa saja perbuatan dia menjadi pandangan masyarakat. Betul. Baik ke buruk ke, masyarakat akan pandang. Abi ada seorang sahabat artis lah. Dia kata, bila dia duduk dalam situasi dia sebagai artis ni, dia rasa macam dia kena jadi baik. Dia sebab orang memandang dia. Dia bukan tak terdorong untuk jadi teringin nak buat benda tak baik, tetapi dia sentiasa duk merasa macam orang duk pandang dia. Jadi bila duk pandang dia, automatik dia terpaksa untuk jadi baik. Dan dia satu benda yang baik untuk dia. Ada seorang Imam Ahmad kalau tak salah bila. Imam Ahmad ni dia semayang banyak, semayangnya hebat. Semayangnya sampai subhanallah sepanjang malam dia semayang. Hebatlah ibadat dia. Lalu orang pun bercakap-cakap lah tentang dia. Bukan dia tunjuk, tapi orang maklum kata dia tu memang macam tu. Lalu subhanallah ada seorang makcik ni, dia duduk cari-cari nak pergi berjumpa dengan Imam Ahmad. Lalu salih alaihi Muhammad, dan makcik ni suka bercakap ke orang. Hantar dah Imam Ahmad ni, orang ibadatnya banyak lah. Imam Ahmad ni ibadatnya banyak. Imam dia cerita mata. Sampai satu hari dia berjumpa dengan Imam Ahmad. Lepas tu Imam Ahmad kata kat dia kata kat Imam Ahmad, Imam Ahmad subhanallah inilah yang saya sangat suka, yang saya sangat kagum buat ibadatnya sepanjang malam. Buat ibadatnya sepanjang malam. Lepas tu Imam Ahmad kata balik kat makcik tu, makcik, sebenarnya makcik lah menyebabkan saya buat ibadat sepanjang malam. Kita pasal apa pula? Sebab makcik duduk cerita ke orang kata saya duduk buat ibadat sepanjang malam, maka saya paksa diri saya untuk buat ibadat sepanjang malam. Subhanallah. Jadi nak cerita kata bila kita duduk dalam satu posisi yang macam tu dan orang memandang apa yang kita buat, maka sepatutnya apa yang kita kena jadi baik. Supaya walaupun kita, mula tu macam paksa diri kan. Betul. Dia sebenarnya mungkin itu caranya Allah nak jaga kita. Allah nak jaga kita. Allah jaga kita supaya Allah letak kita di satu posisi tu, yang posisi ni dia akan menyebabkan kita makin dekat dengan Allah. Kita rasa macam kita dipandang. Kita tak mampu nak jadi macam berasa Allah melihat kita. Antak budallaha ka annaka tara fa illam takun tara fa innahu yaraku. Yaraka, kamu beribadat pada Allah Subhanahu wa taala, kamu nampak Allah, tapi kalau kamu tak nampak Allah, ingat Allah melihat kamu. Dia panggil maqam muraqabah. Maqam muraqabah ni dia buat apa pun dia berasa macam Allah tengok dia. Tapi kita mungkin belum sampai ke tahap tu. Habis kita duduk tahap mana? Kita duduk tahap kita berasa orang duduk tengok kita. Kan kita berasa macam, ya aku nak buat ni sekejap orang tengok aku pula. Aku ni Fida Ibrahim kot kan, contohlah kan. Dia semua orang kenal kan. Nak pergi makan apa semua. Betul. Kan. Jumpa ni kita raya nak buat ni sikit pun. Fida, contoh kan. Selfie. Macam tu. Jadi kita nak buat benda pun tu tak jadi. nak buat benda tak baik pun apa tweet insaf macam tu. Jadi dia merupakan stage peringkat awal untuk kita berubah menjadi baik. Dan sampai satu had nanti mudah-mudahan kita masuk ke peringkat dia panggil muraqabah tu. Peringkat walaupun manusia tak tengok kita, tetap kita jadi baik. Dan Abi nak tutup dengan satu hadis ni, Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, idza lan tastahi fasna' ma syi'ta, kata Nabi SAW. Nabi kata apa? Kalau kamu tak malu, buatlah ikut suka kamu. Nabi kata apa? Kalau kamu tak malu, buatlah ikut suka kamu. Nilaian iman kita, salli ala sayyidina Muhammad, betapa kuatnya iman kita adalah malu. Salli ala sayyidina Muhammad.
Bahasa isyarat apa tu? Oh, okey. Jadi subhanallah. Salih ala Sayyidina Muhammad. Wah, menarik itu tadi. Suasana kat sini sangat ceria. Meriah kan? Meriah kan? Allahumma salli ala tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi sebut dia tanda iman kita ni ialah malu. Lagi malu kita, itu menunjukkan makin kuat iman kita. Nabi sebut tentang kalau kamu tak malu buat ikut suka kamu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dengan maksud apa? Dengan yang pertama maksud statement. It's a statement. Orang yang jenis tak ada sifat malu ni, dia akan buat ikut suka dia. Tengok ni. Dia boleh buat. Ish, kalau Abi nak buat, takut kan. Buat. Ada orang buka bajunya dengan TikTok dia. Ada orang kan buat benda-benda yang ish. Kan? Ish. Kita nak cerita pun tak gamak kan. Macam bila kita tengok kita gamak buat. Tapi buat panggil tu lagi banyak orang tengok. Orang tengok. Oh, view dia apa? Kita ni nak dapat ramai ni punya tengok. Salli ala Sayyidina Muhammad. Kan? Salli ala Sayyidina Muhammad. Director Mak Disco. Di sini tu director. Jadi salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allah salli ala Sayyidina Muhammad. Bukan, dia panggil floor manager. Oh, floor manager. Floor manager. Jadi dia salli ala Sayyidina Muhammad. Beliau tadi nak tak? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, buat benda-benda yang kita tak boleh fikir dengan akal manusia mampu untuk buat macam tu. Sekadar untuk dia dapat rating ataupun untuk dapat like. Dia nak usah Muhammad. Jaga Habis malu. cakap tadi kita kena ada sifat malu tu kan. Kalau kalau kata orang confuse lah kan, contoh malu dengan confident lah. Macam mana tu? Dia rasa macam dia buat tu adalah confident. Padahal benda tu berkaitan dengan malu. Macam mana, Abi? Iman. Dia akan balik pada iman. Iman dia akan menentukan benda yang dia buat ni adalah benda yang baik ke ataupun dia dah sudah hilang sifat malu. Apabila dia dah keluar iman daripada diri dia, apa yang akan berlaku? Yang akan berlaku ialah salli ala Sayyidina Muhammad, dia buat apa sahaja dalam keadaan dia tak berasa kata benda tu salah. Faham tak? Macam kita dulu lah, zaman kita serabut dulu, zaman roflah jingga. Bahasa Penang yang di KL kan. Roflah jingga. Oplah jingga. Zaman tu kita pi masuk disko, kita boleh pi selfie depan disko. Zaman tu kita duduk dengan awet kita kan, duduk tepi apa semua peluk ambil. Boleh buat live dengan orang bukan mahram kita tak malu. Pasal apa kita tak malu? Pasal waktu tu kita tak ada iman. Kita jauh daripada Allah. Kita jauh pada Allah. Tapi makin kita dekat dengan Allah, makin kita ma'rifah, dia kata ma'rifatullah. Makin kita kenal Allah, makin bertambah sifat malu. Makin bertambah sifat malu. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nak tahu kita ni, iman kita ni makin sempurna ataupun tidak, tengok macam mana kita zahirkan diri kita pada audiens kita. Tuan-tuan mungkin tak mampu untuk bercakap di depan ribuan orang. Tapi itulah yang tuan-tuan buat pada setiap hari dengan setiap post yang tuan-tuan tulis kat dalam Facebook. Tengok ni. Kita bercakap depan orang, oh, ada kena ada 5,000 orang kat depan dia. Buat bercakap. Tak boleh cakap. Ada orang letak kamera kat depan, langsung tak boleh cakap. Kan? Saya Ustaz, saya tak boleh cakap depan orang Ustaz. Tapi setiap hari kamu meluahkan perasaan kamu, meluahkan apa yang kamu buat. Kamu videokan diri kamu di depan 5,000 orang follower kamu dekat dalam Facebook. Sama ada dia baik ataupun buruk. Nilai kita waktu tu, aku buat ni, adakah dia menunjukkan iman aku ataupun Allah sudah mencabut iman daripada diri dengan kita sudah hilang sifat malu. Bagaimana? Okey, cukup aku nak? InsyaAllah. Cukup ke? Habis dah cukup? Cukup dah. Sudi untuk bersama-sama kami pada malam ni. Dan insyaAllah kita berjumpa lagi lain masa ketika. Ingat beberapa benda tadi ni dalam kita nak buat apa-apa. Yang pertama tolong cek. Yang kedua, salli ala Sayyidina Muhammad. Pastikan yang kita buat itu ada manfaat dia. Yang ketiga, ingat salli ala Sayyidina Muhammad. Apa yang nak kita sampaikan kepada orang untuk orang ikut. Dan yang keempat, ingat malu. Malu ini adalah tanda iman, insyaAllah. Cukup sekadar itu. Terima kasih semua. Terima kasih sahabat-sahabat. Terima kasih kepada pihak masjid yang sudi untuk menganjurkan program kita pada malam, insyaAllah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.